Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melaksanakan tugasan 3, perbezaan model kurikulum objektif, sila dan tabah dan model kurikulum proses Stenhouse. Nama khusus bagi subjek ini ialah Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Nama pensyarah ialah Dr. Khairul Nuzul ataupun Muhammad Khairul Nuzul bin Hassan. Pembentangan ini daripada saya Nurul Safia binti Nasir dari kelas pendidikan khas 2 dan kawan saya Muhammad Nasim bin Ismail dari kelas pendidikan khas 2. bagi perbezaan kurikulum model objektif dan model proses, fokus bagi model objektif ialah iaitu hasil pembelajaran. Yang seterusnya pencapaian tujuan pendidikan, iaitu di mana mereka nakkan hasil, maksudnya keputusan dari peperiksaan murid-murid. Yang seterusnya daripada model proses ialah proses menjalani pengalaman pembelajaran. Maksudnya dia tak mementingkan sangat kepada hasil keputusan. Maksudnya tak kisahlah pelajar tu sama ada dia dapat A ataupun tak. Yang penting adalah pengalaman dalam pembelajaran itu sendiri. Okey, seterusnya Nasim. Seterusnya daripada ciri-ciri. Kita boleh tengok ciri-ciri daripada model objektif. Kurikulum terikat dengan mata pelajaran dan peperiksaan. Okey, kurikulum ni macam apa yang murid-murid tu belajar, dia terikat dengan mata pelajaran yang dipelajari dan peperiksaan yang akan dijalankan. Seterusnya, perlu capai objektif dan hasil pembelajaran. Okey, daripada peperiksaan tu, daripada model objektif ni dia nak dia perlu capai objektif pembelajaran tu dan hasil. Seterusnya, berdasarkan keperluan murid dan sistematik. Okey, pembelajaran ni dilakukan secara sistematik lah. Okey, daripada model proses pula, lebih mementingkan cara pelaksanaan guru. Okey, dalam model proses ni dia pentingkan cara guru tu dia melaksanakan teknik pengajaran dia. Okey, seterusnya bagi penilaian, perbezaan antara model objektif dan model proses ialah model objektif ni dia berbentuk formulatif dan sumatif. Manakala bagi model proses ialah menilai secara krisis mengikut konteks pengajaran. Maksudnya dia pentingkan pengajaran tu, bukan pentingkan hasil lah. Okey, seterusnya kandungan. Okey, perbezaan dari kandungan pula dari segi model objektif, dia pemilihan kandungan berdasarkan objektif dan matlamat. Okey, kandungan-kandungan dipelajari dia berdasarkan objektif dan matlamat saja. So apa benda yang murid-murid tu belajar, fokus terus kepada objektif dan matlamat pembelajaran tersebut. Seterusnya dia tidak terlalu terikat dengan mata pelajaran. Okey, berbeza dengan model proses iaitu pemilihan kandungan adalah berdasarkan apa yang dipelajari. Okey, dengan model proses ni kandungan dia dipilih apa yang murid-murid tu belajar saja. Dia fokus untuk apa yang dipelajari sahaja. Okey, seterusnya. Bagi kelemahan antara model objektif dan model proses ni, macam yang kita tahu, setiap kebaikan tu dia akan ada keburukan dia. Jadi inilah kelemahan daripada kedua-dua model. Bagi model objektif ialah objektif pengajaran adalah berbentuk eksplisit. Yang seterusnya, dia ni akan mengambil masa yang panjang. Jadi tempoh nak capai tu sangat lambat lah. Daripada aspek model proses pula, ianya mengabaikan pertimbangan kandungan yang sesuai. Yang seterusnya iaitu daripada segi model proses ni dia suka diaplikasi pada sesetengah bidang. Maksudnya tak semua benda boleh aplikasikan model proses ni. Kadang-kadang dia tak sesuai. Jadi dia tak boleh, maksudnya dia tak sesuai untuk semua. Seterusnya. Okey, perbezaan kurikulum ni daripada manfaat kepada murid berbeza juga daripada objektif dan proses. Okey, daripada model objektif, dia manfaat dia memberi peluang menguasai pembelajaran secara menyeluruh. Secara menyeluruh ni apa? Dia semua dia belajar. Dia tak tertinggal pun. Okey, seterusnya pada model proses, dia memberi peluang murid berinteraksi. Okey, beza kan? Dia membuatkan murid tu untuk senang berinteraksi dengan lebih mudah. Sebab dia melibatkan guru. Aha. Jadi dia ada interaksi dua hala. Maksudnya bukan satu hala je. Maksudnya guru dan pelajar saling berinteraksi. Ya, betul. Okay, seterusnya.
Okey, seterusnya manfaat kepada guru. Dari aspek daripada segi model objektif ialah guru dapat merancang PDP berdasarkan objektif. Maksudnya sebelum guru tu memulakan PDP, dia akan buat perancangan dulu berdasarkan objektif dia, apa yang dia nak capai. Kalau daripada model proses pula, guru ni dapat merancang PDP berdasarkan garis panduan aktiviti. Dia sama je. Dua-dua dia boleh dapat merancang. Cumanya kalau objektif ni dia adalah berdasarkan objektif, kalau model proses ni dia berdasarkan garis panduan aktiviti. Seterusnya, Okey, yang terakhir ialah dari segi pengurusan. Okey, perbezaan dia ialah model proses ni dia membuat perancangan PDP sebelum mengajar. Okey, daripada Tyler dia mengatakan dia memilih isi kandungan dan halaman. Manakala Tabor pula dia kata merancang pembelajaran yang relevan dengan kandungan. Okey, beza dua ni dia kata Tyler ni dia pilih kandungan dia dan halaman untuk mengajak tu. Dia pilih contoh kalau cikgu tu dia nak mengajak contoh hari ni 5 muka surat dalam topik tu. Okey, dia akan perhabis yang tu dulu dan isi-isi kandungan dia akan capai. Okey, daripada Tabor pula dia merancang pembelajaran relevan dengan kandungan. Okey, kalau Tabor ni dia kata atau kalau satu topik tu dia ada isi kandungan dia dalam 6 muka surat. Dia akan perhabis juga isi kandungan tu. Okey, seterusnya ada penembur dia objektif, konsep guru masuk mengajar. Okey, guru ni dia akan membuat keputusan tentang urutan kandungan yang akan diajar. Okey, contoh konsep guru untuk mengajar ni dia kata dia akan ajar ikut kandungan dia. Contoh daripada topik 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia takkan potong lah. Contoh dia ajak 1, lepas tu dia ajak 3 dah. Dia akan straight to the point. okey. Ini merupakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam model objektif dan juga model proses, iaitu Rob Tyler, lahir pada 1902 dan beliau meninggal pada 1994. Yang Seterusnya Lawrence Stenhouse, dia lahir pada 1926 dan meninggal pada 1982. Yang seterusnya Hilda Tabor yang lahir pada 1902 dan meninggal pada 1967. Tokoh-tokoh ni lah yang mewujudkan model proses dan juga model objektif. Ini merupakan rujukan yang kami rujuk untuk menghasilkan tugasan 3 ni, pembentangan. Itu kami telah merujuk daripada blog-blog dan juga laman sesawang daripada pelbagai sumber di internet. Terima kasih. Sekian, terima kasih.